berjalan sekarang. Saya menyatakan bahawa saya terima kasih kepada semua, terutamanya ahli-ahli parti telah memberikan sokongan dan dukungan sampaikan kita sampai ke tahap ini dalam parti kita. Kita adalah blok yang paling besar dalam parlimen sekarang, dan ahli parlimen di dalam sesi parlimen kali ini dan raya umum yang telah lalu. Saya juga mengatakan bahawa kita sekarang sampai ke pertimbangan apabila teraju pimpinan kita akan diserahkan dan diambil alih oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini adalah satu yang saya kira memang natural lah, ya, yang telah selama ini kerana tidak dapat memegang peranan sebagai Presiden selama ini, saya telah memegangnya. Saya terima kasih dan saya kira bahawa kita sama-sama telah menjayakan, ya, peranan kita sebagai satu parti politik di pesada politik Malaysia ini. Sampai ke tahap ini kita telah menukar kerajaan dan kitalah blok yang paling besar yang telah memungkinkan kerajaan sekarang Pakatan Harapan dipilih. Dan sekarang dalam dikata party elections, pemilihan parti, kita hanya menjalankan sebagai satu proses demokrasi dalam parti sendiri. Ini biasa, dan pada hari ini kita nak dengarkan bahawa ini mestilah proses yang kita mahukan bersih, dan juga bagaimana dengan semangat perjuangan, semangat kekitaan, semangat kekeluargaan. Tidak ada sela menyela, tidak ada apa-apa jatuh menjatuh, tidak ada personal attack whatsoever. Kita mahukan perjalanan pemilihan parti ini dan menunjukkan satu model bahawa parti Keadilan Rakyat adalah parti membawa perjuangan, prinsip perjuangannya ikhlas, yang baik, dan membawa kita kepada kemenangan pada akhirnya. Jadi saya nak sampaikan kepada semua yang bertanding dalam parti ini, kita membawa nilai-nilai murni begitu pada asas kita dulunya untuk membebaskan kita daripada apa yang kita kritik selama ini, yang belum mau negara kita ini sekarang ini, dan juga sekarang kita ada peralihan dengan baik dan smooth, licin. Itu saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presiden, pengurusi Ketua Kuasa Pemilihan Datuk Rashid dan rakan-rakan. Ini kebetulan sidang media saya pertama setelah 4 tahun di sini. Saya tengok wajah bilik pun dah berubah. Dan saya tengok sidang media pun lebih tenteram dari biasa. Kita tentu bersyukur kepada Allah SWT kerana seperti mana disebut oleh Saudari Azizah selaku Presiden, perubahan yang berlaku itu sangat ditunggu-tunggu oleh rakyat, dan sekarang adalah giliran kita menterjemahkan janji manifesto dan janji perubahan dan reformasi dalam bentuk tindakan dan amalan dan dasar. Saya tentunya ucapkan juga terima kasih kepada semua perwakilan yang memberikan mandat kepada saya mengembali daripada penjawatan Presiden dari Azizah pada bulan November akan datang. Kongres bulan November. Jadi Azizah akan terus jadi Presiden sehingga bulan November Kongres akan datang. Saya bagi pihak rakan-rakan tentu ingin menyatakan penghargaan luar biasa kepada kejituan dan kewibawaan Azizah mengemudi bahtera keadilan dalam period yang begitu lama, 2 dekad yang penuh dengan liku dan gelombang, tekanan dan penghinaan dan pemenjaraan, tetapi dapat bertahan, kadang-kadang surut, kadang-kadang pasang, sehinggalah pilihan raya yang terakhir, kerana saya secara teknikal masih dalam penjara ketika itu. Jadi pada ketika itu yang mengetuai pasukan perlawanan itu adalah Azizah. Jadi saya tentu ingin menyatakan penghargaan yang luar biasa. Ini dari segi rasminya lah. Baik.
Kita sekarang hadapi suasana pemilihan, dan seperti mana yang disebut oleh Presiden, kita harus tegas bahawa ianya adalah pemilihan dalam parti kekeluargaan, dalam parti yang mendamba reform atau islah atau perubahan. Nilai etika sangat ditekankan. Parti ini diasaskan untuk menentang penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Sebab itu saya dalam pertemuan dengan Datuk Rashid Pengurusi Jawatan Pemilihan, saya tegaskan bahawa JPP harus bertindak secara bersih dan bebas. Kalau ada ahli JPP yang tidak mampu bersikap bebas, mereka harus undur. Kedua, mereka harus pantau, kerana sekarang ini berbeza dari dulu. Calon-calon harus elak dari penyalahgunaan kuasa. Maknanya Timbalan Perdana Menteri, Menteri Besar, Exco tidak boleh guna kedudukan mereka sama ada memujuk atau mengugut mana-mana ahli untuk meraih undi. Seperti mana yang disebut oleh pengurusi semalam, belum ada laporan rasmi, tetapi kebimbangan itu telah didengar, disuarakan, dan sebab itu saya memilih untuk menyatakan dengan tegas bahawa ini mesti dihentikan. Kedua, ada juga suara yang menyatakan bahawa ada beberapa siaran-siaran yang menyinggung peribadi dan mencerca mana-mana tokoh, dan ini juga harus dihindari. Sama ada JPP bertindak tegas atau tidak, saya ingin menegaskan, selagi saya diberi mandat untuk memimpin, saya tidak akan betul ansur. Parti ini, saya ulang, ditegakkan untuk menentang rasuah, pembaziran, penyalahgunaan kuasa, keangkuhan kuasa, arrogance of power. Jadi dalam tindak tanduk kita, setelah kita menang terhadap kawan atau lawan, tidak harus mempamerkan sikap yang sedemikian. Ini saja yang saya nak sampaikan. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Okey, ada soalan? Tak ada. Terima kasih banyak. Ya. Saya nak tanya, disebabkan keadaan fisik Datuk Seri yang tak berapa sihat baru ni, ada yang mempertikaikan bahawa Datuk Seri kurang sedikit kemampuan untuk mengepalai parti pada November nanti. Ke Datuk Seri punya komen terhadap perkara Ya ke? Yang sakitnya bau sedikit. Ada orang yang sakit otak, ada yang sakit jantung, ada yang sakit buah pinggang. Yang lebih serius masih ramai dalam pimpinan. Jadi tak apalah, itu satu teguran yang membina, peringatan supaya saya rajin buat fisio. Yang saya lakukan baru ini ialah pembedah kecil pinggang yang alhamdulillah hampir 100% pulih, tetapi kerana titanium diletakkan di bahu, maka ia mengambil masa. Tapi untuk makan boleh. Jadi doktor kata yang penting sekali boleh makan tak? Saya pun ngap boleh. Jadi yang lain itu nak syarah angkat tangan reformasi, setakat ini tangan kiri boleh lagi. Jadi saya tidak fikir kita harus ambil kisah sangatlah teguran seperti ini. Datuk Seri, sekarang Datuk Seri dah bakal menjadi Presiden TKR bulan 11 ni. Apakah langkah seterusnya bagi Datuk Seri untuk kembali kepada Parlimen? Adakah Datuk Seri akan tunggu untuk by election secara natural atau engineered, iaitu sesuatu ahli TKR meletakkan jawatan sebagai ahli Parlimen? Saya ikuti juga. Maknanya kalau saya natural nak tunggu akhir Parlimen mati lah. Ini pun pandangan bengong yang saya dengar. Ya. Yang saya tahu, ya, pandangan konsensus dari awal, ya, bahawa peralihan kuasa harus berlaku dalam tempoh yang terdekat melalui penyertaan saya dalam Parlimen.
Jadi sekarang ini kita beri sokongan padu kepada Tun Mahathir menerujui, dan saya berikan kepada kenyataan terbuka bagi laluan penuh dan ruang yang penuh untuk beliau mengemudi kerajaan tanpa sebarang tekanan atau gangguan. Ya. Jadi kalau saya pilih nanti untuk masuk dalam menyertai parlimen sebagai penyokong kerajaan, itu kedudukan saya. Ya, sekarang belum, kita masih teliti. Tetapi saya tengok ada pandangan, ada yang kawasan yang mempelawa ahli parlimen, saya hargai. Tapi kalau yang teliti umpamanya, proses itu harus berlaku dan dia harus bermula dengan penyertaan saya di parlimen. Dan saya tidak fikir janggal untuk mana-mana ahli parlimen mempelawa untuk meletak untuk saya mengambil alih. Dan jangan kita mendoakan orang mati cepat. Kalau tidak umpamanya, kalau andaiannya umpamanya peralihan itu berlaku dalam masa 2 tahun umpamanya, dan tidak ada yang mati, maka peralihan itu harus berlaku setelah 5 tahun. Saya tidak mau dialog panjang soal ini, tapi saya tengok ada juga pandangan-pandangan begini, umpamanya kata natural. Saya suka mengerti fahaman begini. Kadang-kadang orang yang kurang arif tentang politik, bahawa peralihan ini suatu perkara yang biasa, ya, kerana keputusan itu dibuat semasa saya di penjara lagi. Konsensus itu berlaku oleh semua parti. Sebab itu di kalangan pimpinan parti semua yang menyatakan bahawa harus berlaku, cuma segera atau tidak. Jadi saya jawab tak perlu segera. Ya. Yang perlu disegerakan ialah proses pemilihan parti. Selepas itu saya ada ruang untuk memikir, dan saya akan bincang juga dengan Tun Mahathir untuk beri ruang kepada saya menyertai parlimen untuk memulakan proses reform parlimen. Reform parlimen itu satu agenda besar dalam negara kita, supaya kuasa itu tidak hanya tertumpu kuat, kukuh pada kabinet, tetapi juga diberikan kesempatan untuk parlimen berfungsi sebagaimana parlimen dalam negara yang demokratik. Maknanya Datuk Seri tidak menolak peralihan kuasa itu mungkin akan berlaku 5 tahun lagi dan bukan 2 tahun seperti mana yang dikatakan. Yang saya ikut konsensus sekarang. Konsensus sekarang yang diumumkan oleh PM dan dipersetujui oleh Pakatan, kita kekal konsensus sekarang. Datuk Seri, saya nak tanya disebabkan PRK itu nak setia, mungkin akan, sebab hari itu saya ada tanya pada Datuk Seri Azizah bahawa kemungkinan adakah calon, dan ketika ini belum lagi ada muktamad sebarang calon. Datuk Seri mahu menawarkan diri ataupun ada bahagian lain yang diminta? Oh, untuk calon negeri pula. Saya nak jadi menteri besar. Kadang-kadang orang bincang ni je lah. Tak perlulah, saya dah jadi ahli parlimen. Tak payah jadi ahli dengan negeri lagi. Jadi saya tak terfikir pun ini masuk dalam perencanaan, ya, kerana ini Dewan Undangan Negeri. Yang saya diminta adalah untuk menyertai parlimen sebagai penyokong kerajaan. Returning to parliament as a backbencher. You must understand the necessity to undertake reforms. Reform measure in parliament is critical in a vibrant democracy. Datuk Seri, so untuk jadi ahli parlimen tu kan, adakah Datuk Seri target sebelum by year end atau early next year? Nanti kita tanya Tok Tenung dulu. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, yang baik, cepat betul kan? Ya. Berdua. Okey. Dia pakai dengan kuat dengan apa saya.
Wow. 1, 2, 3, 4. Okey. Okay, yes.